Oke, hai semua. Hari ini kita akan masuk dua subtopik sekaligus dalam video ini. 4.5 sektor pengangkutan dan juga 4.6 teknologi hijau dan kehidupan. Oke, sebelum itu kita pergi kepada subtopik 4.5 sektor pengangkutan. Pada akhir PDPC ini, murid sepatutnya dapat mencapai dua objektif inilah. Oke, yang pertama, menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Dan yang kedua, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Okay, kita pergi kepada definisi utama sektor pengangkutan. Sektor pengangkutan ini merupakan antara sektor utama dalam teknologi hijau. Okay, sektor pengangkutan melibatkan semua jenis kenderaan lah, melibatkan semua jenis pengangkutan dan merupakan penyumbang terbesar kepada pencemaran udara. Asap kenderaan. Okay, gambar yang kamu tengok di sini, CO2 adalah karbon dioksida, CO adalah karbon monoksida. Asap kenderaan yang dikeluarkan oleh kenderaan yang digunakan ini mengandungi gas-gas seperti karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Kedua-dua gas ini merupakan gas rumah hijau. Kehadiran gas-gas ini dalam udara menyebabkan kesan rumah hijau yang menyumbang kepada perubahan iklim yang mendadak. Sebelum ini, dalam video cikgu sebelum ini, cikgu ada explain tentang bagaimana boleh berlaku kesan rumah hijau dan bagaimana boleh menyumbang kepada perubahan iklim pula yang mendadak seterusnya. So, kamu boleh refer balik video sebelum inilah. Okay, petrol dan diesel. 95% kenderaan bermotor yang digunakan pada hari ini mengandungi petrol dan juga diesel. Petrol dan diesel diperoleh daripada petroleum. Kira-kira 60% petroleum di dunia digunakan dalam sektor pengangkutan. Oleh itu, petroleum merupakan sumber tenaga tidak boleh baharu yang akan satu hari nanti habis digunakan. Gas-gas berbahaya yang dikeluarkan bersama asap kenderaan juga boleh menyebabkan berlakunya hujan asid. Okey, bukan bermaksud hujan itu berasid secara naturally. Dia akan berlaku kerana contohnya bila ada kilang yang beroperasi, asap dilepaskan ataupun exhaust kenderaan mengeluarkan asap. Gas-gas berbahaya ini apabila ada berlaku hujan, dia akan bergabung dengan titisan air hujan, dia akan membentuk ini hujan asid lah, mengandungi asid sulfurik dan juga asid nitrik. Okey, dan boleh menyebabkan hakisan, memusnahkan tumbuhan, mengakis binaan seperti konkrit, besi dan juga tayar kenderaan. Okey. Aplikasi teknologi hijau menangani isu sosio-saintifik dari segi pengangkutan hijau. Okay, pengangkutan hijau ialah sebarang bentuk pengangkutan mesra alam yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang amat minimum ataupun sedikit ataupun langsung tidak membebaskan gas rumah hijau seperti kenderaan yang menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Contohnya menggunakan tenaga solar atau elektrik. Antara bentuk pengangkutan hijau ialah berjalan kaki, berbasikal dan menggunakan kenderaan hijau. Kereta hybrid adalah satu contoh kenderaan hijau. Okey, mod pengangkutan hijau ini ada di buku teks kamu, muka surat 66. Kamu juga boleh refer di sanalah. Okey. Daripada yang paling bawah, pejalan kaki, basikal, pengangkutan awam, kenderaan perkhidmatan, teksi, kenderaan penumpang berkumpulan dan kenderaan individu. Okey. Raja ini menunjukkan huraian bagi hierarki mod pengangkutan hijau. Pejalan kaki. Setiap orang digalakkan berjalan kaki dalam setiap aktiviti. Kaedah berjalan kaki tidak akan melibatkan pencemaran sebarang gas rumah hijau serta percuma di samping menyihatkan badan. Betul kan? Okay, yang kedua, pada hierarki yang kedua ini, berbasikal. Basikal merupakan mod pengangkutan yang lebih cepat daripada berjalan kaki dan juga kos yang lebih murah serta aktiviti menyihatkan badan. Pembelian dan penyelenggaraannya juga murah dan mudah berbanding kereta.
Okey, mod yang ketiga, pengangkutan awam merupakan pengangkutan terbesar dalam bandar yang menyediakan infrastruktur yang baik, pengangkutan yang baik dan murah terutamanya bagi kumpulan warga emas dan juga pelajar. Okey, mod keempat, kenderaan perkhidmatan atau pengangkutan barang. Kenderaan mod ini menyumbang hampir 9% pengeluaran gas rumah hijau. Kebanyakan kenderaan mod ini menggunakan diesel dan elektrik atau bateri. Mod seterusnya, teksi. Penggunaan teksi yang lebih mesra alam iaitu kenderaan hybrid atau kenderaan elektrik merupakan mod pengangkutan terbaik dan menjadi pilihan utama. Okey, mod seterusnya, kenderaan penumpang berkumpulan juga dikenali sebagai carpool. Okey, kamu pernah dengar kan perkataan ni, carpool? Merupakan salah satu mod pengangkutan hijau. Sekumpulan rakan-rakan, pekerja atau sebagainya menggunakan pengangkutan yang sama ke tempat yang sama secara berterusan. Ini maksudnya carpool. Okey. Berbanding 5 orang berlainan menggunakan 5 jenis kereta menuju tempat yang sama, maka mod ini adalah lebih ekonomik dan mengurangkan pencemaran. Dan mod yang terakhir, kenderaan individu. Mod terakhir dalam pengangkutan hijau yang menggunakan teknologi pembakaran terkini. Okey. Kelebihan pengangkutan hijau. Pengangkutan hijau mempunyai pelbagai kelebihan dan kebaikan dari segi persekitaran, kesihatan yang ekonomik dan juga perbelanjaan. Okey. Ini adalah hasil kajian daripada Profesor Madya Dr. Soib, daripada Universiti Sains Malaysia. So ada 4 poin yang dia kemukakan di sanalah faedah daripada penggunaan pengangkutan hijau. Yang pertama, persekitaran yang bersih, pengeluaran karbon dioksida daripada pembakaran bahan fosil daripada kenderaan merupakan penyumbang utama GHG. GHG ini adalah greenhouse gases ataupun gas rumah hijau. Oleh itu, penggunaan kenderaan hijau adalah aktiviti penting bagi mengurangkan pencemaran udara. Faedah seterusnya, kesihatan lebih terkawal. Bagaimana? Didapati banyak aktiviti berkaitan pengangkutan hijau dapat meningkatkan kualiti kesihatan dan juga cara hidup manusia. Contohnya, ini berjalan kaki atau berbasikal yang menyumbang kepada latihan fizikal badan. Manakala kurangnya pencemaran udara mampu mengurangkan kesan negatif pada sistem pernafasan. Selain itu, kurang kesesakan jalan raya mengurangkan masa dan tenaga serta menjadikan jalan raya lebih selamat. Sebab kurang pengguna jalan raya kan, kurang kenderaan. Faedah seterusnya, pembangunan kelestarian yang lebih ekonomik, penghasilan dan pembuatan produk kenderaan hijau atau pembaharuan sistem pengangkutan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan sekaligus memperbaiki ketidakseimbangan sosioekonomik. Dan yang faedah yang terakhir adalah jimat wang. Aktiviti mod pengangkutan hijau dapat mengurangkan penggunaan minyak dan secara tidak langsung menjimatkan perbelanjaan. Seterusnya, dari segi penciptaan kenderaan gas asli. Kenderaan gas asli menggunakan sama ada gas asli tercecair ataupun dalam bahasa Inggeris dia liquefied natural gas, LNG singkatan dia, atau gas asli mampat singkatan dia CNG, atau yang kita sebut dalam bahasa Inggeris sebagai compressed natural gas. So kenderaan gas asli dia menggunakan sama ada ni dua lah, LNG ataupun CNG. Kini kenderaan yang menggunakan petrol boleh diubah suai untuk penggunaan LNG atau CNG. Dia lebih mesra alam lah. Kurang mengeluarkan gas-gas yang berbahaya. Seterusnya, penggunaan bahan api bio sebagai pengganti petroleum. Bahan api bio telah mula digunakan di Malaysia. Merupakan sumber alternatif yang merujuk kepada metil ester, asid lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran serta lemak haiwan. Ternyata sumber tenaga ini merupakan sumber boleh baharu dan lebih mesra alam. Ekstra info, bahan api bio adalah tenaga keterbaharuan yang bersumber daripada hidupan dan dia boleh diperbaharui lah. Contohnya biogas, biodiesel, bioetanol. Satu contoh yang paling dekat dengan kita yang berlaku di Malaysia adalah inilah contoh pada muka surat 67 buku teks Galeri Sains, bas elektrik di Melaka. Kamu boleh scan ini QR code
untuk lebih info lah pasal ini bas elektrik. Okay? Kerajaan Negeri Melaka mereka menggunakan ini aplikasi teknologi hijau di negeri dia. So kamu boleh refer ini untuk info lebih lanjut lah. Scan ini QR code. Okay, kita teruskan dengan 4.6 teknologi hijau dan kehidupan. Okay, pada akhir PDPC ini murid sepatutnya dapat mewajarkan peranan setiap individu dalam menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon. Okay, apa peranan kita sebagai individu dalam menangani ini fenomena pemanasan global dan juga perubahan iklim di samping mengurangkan itu jejak kaki karbon. Okay, isu pemanasan global dan perubahan iklim semakin mendadak dan semakin hangat diperkatakan di seluruh dunia. Kesan yang amat dahsyat daripada pemanasan global ini bakal menanti kita semua seandainya seluruh masyarakat dunia masih belum menyedari kesan kemajuan yang pesat tanpa menghiraukan alam semula jadi di sekeliling kita. Okay, tanpa kita sedar, aktiviti-aktiviti yang kita lakukan setiap hari telah menyebabkan peningkatan jejak kaki karbon. Okay, apa itu jejak kaki karbon? Jejak kaki karbon ialah jumlah gas rumah hijau, iaitu jumlah pelepasan karbon dioksida dari semua aktiviti manusia atau entiti lain, termasuklah contohnya organisma, asap kenderaan, pembakaran terbuka, pembakaran bahan api fosil, bangunan, kilang dan lain-lain. Okay, gambar raja ini dia memberi kesimpulan ataupun dia simplify lah apa maksud jejak kaki karbon. Okay? Dia ringkaskan, bukan simpulkan, dia ringkaskan dari segi ini gambar raja lah untuk pemahaman kita. Apa itu jejak kaki karbon? Dari mana sumber dia karbon itu? Okay, so jejak kaki karbon adalah jumlah gas rumah hijau. Total pelepasan gas rumah hijau lah. Okey, oleh itu kita perlulah mengaplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan supaya kita dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida ke persekitaran sekaligus mengurangkan jejak kaki karbon. Okey, apa kesan pemanasan global terhadap alam sekitar? Ada banyaklah, yang antaranya inilah pencairan ais kutub, seterusnya meningkatkan paras laut, pembakaran hutan, kemarau, perubahan iklim, ekosistem terganggu. Okay? Dan banyak lagi lah. So itu saja dari cikgu. Sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh ulang balik tengok video ini. Sekiranya masih tidak faham, kamu boleh bertanya dengan cikgu seperti biasa. Okay, itu saja dari cikgu. Sekian, terima kasih.